Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, jadi pada minggu ini adalah minggu kelima kita belajar subjek pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 5. Jadi pada minggu lepas Cikgu Cho yang ajar, Cikgu Cho masuk tajuk iaitu penyalahgunaan bahan. Okey baik, sebelum tu cikgu nak minta maaf sebab cikgu pada pembelajaran pada sebelum ini cikgu tersilap buku. Cikgu gunakan buku yang lama, buku teks yang lama. Buku teks yang lama tu dia terpisah antara buku pendidikan jasmani dan juga buku pendidikan kesihatan. Dan cikgu sendiri tak sedia maklum bahawa tahun ini kita tukar buku yang baru. Jadi minggu lepas pun sebenarnya cikgu cari bahan buku baru tu di internet pun masih tidak ada siapa-siapa yang upload. Lepas tu apa yang cikgu buat, bila dah tersilap, cikgu pergi beli buku ni lah dekat Parit Buntah, iaitu buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan yang baru, iaitu dia gabungkan dalam satu buku. Okay, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kamu buka lah buku pendidikan jasmani dan juga buku pendidikan kesihatan yang baru ini, dan kita terus pergi kepada muka surat 78. Okay. Pada muka surat yang sebelum tu semua kebanyakannya ialah subjek pendidikan jasmani, iaitu melibatkan pergerakan fizikal dan sebagainya. Dan kita dalam fasa pembelajaran online, kita cuba untuk belajar menggunakan subjek pendidikan kesihatan dulu. Nanti di sekolah kita akan belajar pendidikan jasmani lah. Sebab pendidikan jasmani dia akan melibatkan aktiviti fizikal dan sebagainya. Okey baik. Sebenarnya kalau kita tengok pada pembelajaran muka surat 74 ataupun 75, sebenarnya lebih kurang sama je dengan pembelajaran yang cikgu ajar pada minggu-minggu sebelum ini. Cumanya dia ada penambahan sedikit lah dari sudut dia punya fakta di dalam ini, dan juga gambar rajah juga telah berubah. Tetapi cikgu ingat, cikgu tidak mahu untuk ulang kembali apa yang terdapat pada muka surat 74, 75 ini, sebab kita dah belajar pada minggu sebelum ni. Cuma kita gunakan buku teks yang lama saja. Tetapi kita teruskan pada pembelajaran yang seterusnya, iaitu muka surat 78. Kita tak habis lagi tentang kesihatan dan diri dan reproduktif ini. Kita masuk muka surat 78. Tajuk yang seterusnya dah masuk dah, Cikgu Cho dah masuk, iaitu penyalahgunaan bahan inhalan. Jadi kita terus, cikgu kembali semula muka surat 78 sebab cikgu rasa tak habis lagi ajar. Okey baik, cuba semua orang tengok muka surat 78, iaitu tajuk dia berhemah, peramah dan bersopan. Okey, ini adalah salah satu sikap yang perlu ada pada diri murid lah zaman sekarang. Tak kira lah siapa-siapa, murid ke orang tua ke, semuanya perlu ada sikap yang baik di dalam diri mereka masing-masing. Dan manusia ni dia akan suka kepada kebaikan lah, dia tak suka kepada kejahatan kebiasaannya. Siapa kat sini yang suka kejahatan kan? Semua orang suka kebaikan. Jadi kita tengok pada muka surat 78, iaitu gambar seorang budak perempuan yang sedang pegang buku. Okey, kita bacalah sama-sama. Siti Aisyah sentiasa menjaga tingkah lakunya dalam pergaulan. Dia mengamalkan prinsip berikut dalam pergaulannya. Okey, dia cerita tentang budak perempuan ni, tentang batasan-batasan dan tingkah laku serta prinsip dalam pergaulan. Okey, yang pertama sekali ialah menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Okey, apabila kamu telah mencapai tahap kematangan, kamu tak boleh untuk bersentuh di antara satu sama lain dengan sesuka hati. Waimah dengan murid perempuan sendiri pun, kawan-kawan perempuan dan sebagainya, ada batasan-batasan yang perlu kamu jaga. Sebab sekarang ni banyak kes LGBT dan sebagainya kan, kalau kamu tahulah tentang gay dan juga lesbian. Walaupun mungkin lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, tetapi dalam menjaga batas sentuhan ni, kita kena ada limitasi lah, ataupun limit. Kita tak boleh bagi orang sesuka hati pegang kita punya bahagian tubuh badan dan sebagainya. Itu adalah perkara asas bagi seorang individu yang kamu perlu tahu. Okay, kamu sendiri pun janganlah pegang-pegang orang. Kamu pun tak suka orang pegang-pegang kamu pun jangan pegang-pegang orang sesuka hati. Kalau setakat salam dan sebagainya, masih tidak ada masalah lagi lah. Tapi kalau melibatkan sentuhan yang melibatkan macam kita dah belajar, tempat-tempat sensitif dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Walaupun itu yang buat itu adalah kenalan kita sendiri. Adik-adik sekalipun tak boleh.
Okey, seterusnya iaitu yang kedua, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Organ genital ni adalah organ seksual lah yang kita dah belajar pada sebelum ini, dan kita tak boleh mendedahkannya kepada orang lain. Kamu sendirilah yang kena jaga. Tak, kalau nak suruh orang lain jaga diri kamu, payahlah. Kadang-kadang mak ayah kita bukannya ada sentiasa di rumah. Kita sendiri yang perlu ingat dan juga perlu jaga. Dan ini adalah menjadi satu masalah pada remaja ataupun kalangan masyarakat kita pada masa kini, iaitu suka mendedahkan bahagian-bahagian sulit mereka kepada kawan-kawan dan sebagainya lah. Sebabkan teknologi semakin berubah, jadi sekarang ni ramai orang menggunakan telefon dan sebagainya, boleh buat video call dan sebagainya, boleh ambil gambar dan sebagainya. Maka benda ini yang berlaku, dan benda ini adalah realiti yang berlaku di sekolah dan sebagainya. Jangan ingat cikgu tak tahu tentang masalah-masalah sosial yang berlaku di dalam kalangan murid. Sebenarnya cikgu memang banyak tahu tentang masalah-masalah murid, sebab cikgu sendiri pun akan tanyalah, akan risik kepada kawan-kawan yang lain tentang perilaku-perilaku murid-murid yang bermasalah. Dan apabila cikgu ketahui tentang masalah tersebut, memang agak mengejutkan lah tentang apa yang perbuatan yang dibuat. Ini adalah menurut kawan-kawan mereka yang mereka tahu lah. Ada yang send gambar yang tidak elok dan sebagainya. Jadi cikgu ingat kamu perlu, mungkin kamu rasa benda itu tidak salah, tapi dari sudut agama itu adalah perkara yang salah. Kalau kamu sebarkan perkara-perkara yang tidak elok dan perkara itu telah tersebar kepada orang lain, maka dosa itu kamu tanggung lah. Kita orang Islam, kita akan mati. Semua orang akan mati. Orang bukan Islam pun akan mati. Jadi apabila masuk dalam kubur nanti, kita akan ditanya tentang amalan-amalan yang kita buat. Kalau kita rasa kita ni kebal sangat, kita buatlah benda-benda yang melakukan dosa. Benda ni adalah perkara dosa yang kita tidak boleh lakukan lah. Okey, seterusnya iaitu yang ketiga, berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Kalau jadi manusia ni, kita kena jaga harga diri kita. Kita kena jaga maruah kita. Kita kena jaga imej keluarga kita, imej diri kita sendiri. Jangan kita biarkan imej kita itu tercalar kerana dengan perbuatan kita yang tidak elok dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang murid yang menghisap rokok. Okay? Kalau murid itu menghisap rokok, maka dia telah mencalarkan maruah diri dia sendiri. Apabila orang lain melihat, orang baik melihat orang yang hisap rokok ni, dia macam tak senonoh lah. Apatah lagi kalau membuat perkara-perkara lain yang tidak elok, hisap gam dan sebagainya, berlumba. Itu adalah mencalarkan imej diri kamu sendiri dan imej keluarga. Orang akan tanya, dia ni anak siapa ni? Kan, mak bapak dia tak jaga anak dia tu main rempit-rempit ni dan sebagainya. Itu mencalarkan imej keluarga lah. Dan kalau kamu jenis orang yang ada maruah diri, ada prinsip diri sendiri, kamu tidak akan buat perkara-perkara yang tidak elok. Okay. Yang seterusnya, yang keempat, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Okay. Setiap agama dia ada peraturan, dia ada pantang larang lah. Kita kena hormat. Kita tidak boleh menghina orang lain. Ada yang kata kita tidak setuju dengan perkara ataupun agama lain dan sebagainya, kita perlu berdiam diri lah. Kita tidak perlu untuk mengutuk, mengeji dan sebagainya. Sebab itu adalah pegangan dan prinsip agama dan budaya masing-masing. Okay, jangan kita kutuk. Kalau bangsa lain kutuk bangsa kita, ataupun agama lain mengutuk agama kita, dia kata agama Islam ni macam ni lah, macam tu lah, kita sendiri pun tidak suka kan. Jadi apabila kita tak suka perkara itu, maka orang lain pun dia tak suka. Masyarakat lain, budaya lain pun dia tak suka apabila dia kritik dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bersetuju, kita hanya perlu diam diri. Ni kalau cerita dalam kelas ni best ni, cikgu boleh ulas panjang tentang perkara-perkara benar yang berlaku. Tapi kita dalam video, cikgu sentuh pada yang ada dalam buku sajalah. Kebiasaannya dalam kelas, cikgu akan cerita realiti yang berlaku, kisah-kisah kawan kamu dan sebagainya, cikgu akan cerita. Tapi dalam ni kita tak boleh ceritalah, pasal kita online, ramai yang tengok video ni. Okay. Okay, seterusnya yang kelima, mengamalkan sikap bersopan di khayalak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Dekat khayalak ramai ni, kamu tak boleh nak sentuh bahagian-bahagian kamu. Jangan buat benda yang memalukan diri sendiri lah. Contoh, kalau kamu korek hidung sekali pun dalam video ke apa ke, kamu rakam, kamu sendiri yang akan malu, orang akan kutuk dan sebagainya. Jadi apatah lagi kalau kamu menyentuh bahagian-bahagian seksual. Ini benda ni sebenarnya berlaku, sebab tu dia cakap dalam buku. Bukannya tak berlaku kan. Sekarang ni banyak ramai yang ikut Instagram, TikTok dan sebagainya. Kalau digunakan benda yang baik, dia jadi baik lah. Kalau kamu tengok sendiri, cikgu punya Instagram sendiri pun cikgu tak buka. Memang banyak perkara-perkara yang tidak elok di dalam itu. Kebiasaannya cikgu akan upload tentang diri cikgu, kemudian cikgu tak scroll lah. Memang banyak
Okay. Benda-benda yang mendatangkan dosa lah. Kadang-kadang cikgu terfikir kenapa diorang ni tak takut kan, tak belajar kat sekolah kan. Cikgu tak terangkan ke? Ataupun sebenarnya adalah masalah diri sendiri dah tahu tapi masih buat perkara-perkara yang tidak elok. Okay, baik. Seterusnya kita padam lampu. Mungkin bateri habis. Cikgu tak cas. Biar. Kan? Tadi cikgu pakai lampu dah terpadam. Yang keenam ialah akhir sekali bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Apa yang Tuhan kurniakan kepada diri kita, kita bersyukur saja. Kalau badan kita besar, kita okey. Kalau badan kita kecil, kita okey. Kalau kita rendah, kita okey. Kalau kita tinggi pun kita okey. Kita tak payah nak rasa down atau rasa kecewa dengan apa yang Tuhan kurniakan kepada diri kita. Yang penting ialah sihat walafiat. Ada orang yang lahir-lahir cacat, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada macam-macam lah. Dan muka kadang-kadang sengit, kadang-kadang ada sumbing dan sebagainya. Dia lahir-lahir macam tu. Dan kita ni yang sempurna ni, kita harus bersyukur dengan diri kita. Walaupun mungkin kulit kita gelap sikit dan sebagainya, kita tak payah rasa nak kecewa ataupun apa. Kita bersyukur saja sebab Tuhan dah bagi kita sihat walafiat. Dan kita janganlah sampai mengkritik atau mengutuk orang lain yang mungkin di mata kita tidak sempurna. Kerana setiap kutukan yang kita buat itu, dia akan dapat kepada diri kita sendiri. Ni kalau cikgu nak cerita kisah benar sikit lah. Baru 11 minit kan. Kita nak cerita kisah benar sikit. Dulu ada satu kisah ni. Cikgu baca kat internet kisah ni. Kisah betul. Kisah benar. Di mana ada seorang budak perempuan ni, dia di sekolah dia cantik lah. Dia cantik sangat. Kan, bila dia cantik ni ramailah yang puji dia dan sebagainya. Kemudian ada seorang kawan ni, murid perempuan juga, yang badan besar, muka pun tak berapa nak cantik sangat dari mata. Itu objektif lah kan. Jadi dia suka kutuk kawan dia yang budak perempuan ni. Dia akan kutuk, dia akan malukan depan kawan-kawan dia yang lain lah. Benda ni realiti yang berlaku. Dia cantik. Lepas tu dia rasa dia bangga diri kot. Dia rasa ujub, takabur. Maka dia kutuk-kutuk perempuan ni, kawan ni. Cerita betul, kan cerita main-main. Kemudian orang yang tak anaya ni, orang yang perempuan kawan dia yang tak cantik, yang tak lawa, mungkin berbadan besar ni, dia kecewa lah dengan perbuatan kawan dia yang cantik tu. Sampai tahap dia memalukan kepada kawan-kawan yang lain. Dia bukan setakat kutuk diri dia depan-depan saja. Dia sebarkan mesej lah dan sebagainya. Dia rasa mungkin diri dia bagus sangat kan. Dia kutuk sampai dia bawa aib kepada kawan tu lah. Sedangkan kawan tu tak ada benda pun dengan masalah dengan dia. Tapi dia rasa macam benci, dia buat. Jadi apa yang berlaku selepas itu, Allah Maha Kaya, selepas mereka dah kerja dan sebagainya lah, kan, murid yang perempuan yang cantik tadi, dia pun dah berkahwin. Dia berkahwin dengan suami dia, elok. Suami dia pun kaya dan sebagainya. So macam mana keadilan tu berlaku? Kan? Yang kawan tadi yang kena kutuk tadi, dia berdoa lah, selalu doa Tuhan balas lah apa yang perbuatan yang dia buat. Jadi apabila sampai dia dapat anak, perempuan yang cantik tadi, bila dia dapat anak pertama yang dilahirkan cacat. Anak yang pertama dilahirkan cacat. Sedangkan dia sempurna, keluarga dia tak ada masalah, keluarga belah lelaki dia pun tak ada masalah. Tapi anak pertama dia tu, Allah kurniakan anak yang cacat. Kemudian dia jadi sedih. Dia jadi sedih dengan apa yang berlaku pada diri dia lah. Jadi macam tu nak buat macam mana kan. Cumanya dia tak teringat tentang perkara-perkara lepas yang dia pernah buat. Kemudian nak jadikan cerita, lahir anak yang kedua pula. Dia mengandung, dia lahir anak yang kedua pula. Anak yang kedua juga mempunyai kecacatan. Bila dah anak kedua, anak pertama mengalami kecacatan, siapa-siapa yang mungkin ada adik-beradik cacat dan sebagainya, kamu akan tahulah betapa sukarnya untuk menjaga anak-anak yang kurang upaya ni. Memang susah sangat. Jadi bila dia terfikir kejadian yang berlaku diri dia ni, bolehlah dia rasa insaf. Dia rasa insaf, dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena dalam hidup dia yang pernah dia buat. Mungkin dosa-dosa silam yang dia pernah buat. Kemudian dia teringat pada zaman sekolah dia pernah kutuk kawan dia yang tak cantik ni dulu. Maksudnya dia pernah aib kan. Dan mungkin benda itulah yang menyebabkan doa daripada kawan dia itu supaya Tuhan balas. Dan Allah balas dengan cara yang macam tu. Jadi dia pun cari balik kawan dia yang dia pernah kutuk tu. Dia cari dan akhirnya jumpalah. Kita guna Facebook ke apa kan, dia jumpa. Kemudian dia akuilah diri dia siapa dan sebagainya. Kawan dia pun mula-mula macam dapat terima tak dapat terima lah.
Tetapi apa yang kawan dia kata, memang sewaktu di sekolah dulu, masa zaman sekolah dulu, waktu dikutuk-kutuk, diaibkan dan sebagainya, memang dia berdoa kepada Allah supaya Allah balas lah segala perbuatan jahat yang dia buat dengan balasan yang setimpal lah dengan apa yang dia buat. Jadi kamu nampak tak kesannya, walaupun kamu rasa macam tak ada benda, kamu kutuk-kutuk orang, kamu aibkan orang, kamu buat orang, kamu rasa tak ada benda, tapi kesannya pada masa akan datang itu yang Allah balas. Kamu jangan ingat terlepas. Kalau terlepas dekat dunia sekalipun, kamu akan tidak terlepas pada hari akhirat esok. Itu yang cikgu nak ceritakan pada sini lah, pengajaran yang kamu perlu ambil supaya kita tidak mengutuk orang lain, fizikal orang lain dan sebagainya. Ini cerita benar, bukan cerita main-main. Dan akhirnya, yang cikgu habiskan cerita tu, dan akhirnya bila dia minta maaf dan mungkin kawan yang tu telah ni cikgu cerita pendek, sebenarnya cerita dia panjang. Cikgu pendek kan, sebab ni buat video cikgu tak boleh panjang-panjang, nanti makan data. Okay, setelah dia maafkan dan sebagainya, maka kawan ni dia lahir, dia mengandung lagi anak yang ketiga. Apabila lahir anak yang ketiga ni, barulah anak ketiga ni normal. Anak pertama, anak yang kedua cacat, anak yang ketiga ni baru lahir normal. Setelah dia minta maaf, minta ampun kepada kawan yang telah dia buat aniaya yang dahulu. Sebab tu kamu walaupun kawan ke, binatang ke, apa benda ke, kamu jangan buat aniaya, jangan buat perkara-perkara yang tidak elok lah, kutuk dan sebagainya. Sebab kita ni manusia, kita tak sempurna mala. Kalau Allah nak tarik nikmat kita hari ni, terus boleh tarik. Kita balik accident, kaki putus, tu jadi cacat kan. Kalau Allah nak buat macam tu, tak ada masalah. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Okay, jadi itu pengajaran yang kita belajar pada hari ini. Jadi aktiviti kamu pada minggu ini ialah kamu keluarkan buku latihan kamu buka surat 78, kemudian kamu salin, iaitu prinsip dalam pergaulan. Tajuk dia kat tengah, okay, buat hari, buat tarikh, tajuk dia kat tengah, prinsip dalam pergaulan. Dah buat tajuk dia prinsip dalam pergaulan, kamu salin ke enam maklumat yang ada di dalam gambar itu. Gambar perempuan tu tak payah, kamu buat dalam bentuk gambar rajah saja. Buat dalam peta minda saja. Tengah-tengah kamu tulis prinsip dalam pergaulan. Lepas tu kamu buat macam bentuk awan. Kamu pecahkan kepada 6 lah. Yang gambar itu tak perlu kamu lukis. Kamu buat perkataan saja. Dah siap nanti kamu ambil gambar kerja kamu hantar kepada WhatsApp cikgu. Cikgu akan cek satu persatu, okey? Sekian itu saja pada pembelajaran kita pada minggu ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu ni, supaya nanti cepat sikit naik kan. Okay. Dan kita akan jumpa pada pengajaran minggu hadapan lagi. Sebab minggu depan cikgu Cho yang akan ajar balik, dan cikgu akan ajar semula. Okay. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.